Hai, Assalamualaikum. Kami merupakan kumpulan 12 akan membentangkan laporan kami berkaitan dengan analisis projek yang telah kami lakukan terhadap sebuah syarikat iaitu Meja Fried Chicken. Nama saya Nofatira Hadah binti Muhammad Asali dan nombor metrik saya adalah CB220036. Assalamualaikum, nama saya Daniel Hakim Bezakwan. Nombor metrik saya CB220030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaimisa Fatinah binti Ahmad Zani. Nombor kad metrik saya CB220034. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Izati binti Muhammad Nazri, CB220017. Salam sejahtera, nama saya Bardi Lijan, nombor metrik CB220152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Haikal bin Anwar Rizul, nombor metrik DB210106. Isi kandungan bagi pembentangan kami adalah pengenalan, latar belakang, skop projek, strategi projek, kekangan, kehendak pelanggan, pendekatan dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah pengenalan. Analisis projek ialah proses penilaian menyeluruh terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu projek. Matlamatnya adalah untuk memahami secara mendalam apa yang diperlukan untuk mencapai objektif projek dan bagaimana projek itu boleh dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Kami telah mengadakan satu temu bual bersama dengan seorang usahawan yang menjalankan bisnes ayam gunting dan kebab iaitu Meja Fried Chicken. Temu bual ini adalah bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh syarikat tersebut supaya kami dapat mengongsikan atau berkongsi berkaitan dengan pendekatan yang boleh digunakan bagi membantu syarikat tersebut. Seterusnya adalah berkaitan dengan latar belakang syarikat yang kami temu bual iaitu Meja Fried Chicken. Meja Fried Chicken merupakan satu perniagaan yang diusahakan oleh KT Megah Enterprise. Syarikat ini memulakan perniagaannya pada tahun 2018 dengan utama menjual makanan sedia dimakan iaitu ayam gunting dan juga kebab. Setakat ini, Meja Fried Chicken telah mempunyai 5 tapak jualan yang berbeza iaitu di Air Hitam, Parit Raja dan juga Senggarang. Baiklah, untuk skop projek, Meja Fried Chicken boleh mengembangkan dan menguruskan perniagaan makanan sendiri yang menawarkan pelbagai hidangan terutamanya ayam goreng dan kebab. Seterusnya, Meja Fried Chicken juga boleh meneroka peluang untuk membuka kedai-kedai di lokasi strategik selain daripada beroperasi di event tertentu. Selain itu, Meja Fried Chicken juga boleh mencari pembekal berkualiti untuk daging ayam dan kebab. Di samping itu, Meja Fried Chicken boleh menggunakan resepi tepung ayam yang dicipta sendiri dan juga resepi turun-temurun bagi menu kebab untuk memastikan kesinambungan autentasi dalam penyediaan hidangan. Akhir sekali, Meja Fried Chicken juga boleh membangunkan strategi pemasaran yang lebih efektif termasuk menggunakan media sosial, promosi dan kerjasama dengan komuniti setempat. Sekian, terima kasih. Strategi projek. Satu, kos bahan mentah. Stok ayam dan bahan-bahan lain dibeli secara berkala, mungkin seminggu sekali untuk memastikan kesegaran dan kualiti bahan mentah dan juga memudahkan pengiraan kos bahan mentah. Menetapkan sistem pengurusan inventory untuk memantau stok dengan berkesan, memastikan kelangsungan perniagaan tanpa kekurangan atau pembaziran. Strategi kedua, pemantauan projek berkaitan faktor cuaca. Persiapkan lokasi alternatif atau pendekatan dalam kes cuaca buruk. Gunakan kanopi atau struktur penutup untuk melindungi tempat jualan daripada hujan atau panas berlebihan. Strategi yang terakhir, integrasi kos, menetapkan dasar pembahagian keuntungan dan perbelanjaan sebanyak 50 memastikan pemilik kedai dan pekerja bekerja bersama-sama untuk mencapai matlamat perniagaan. Baiklah, seterusnya saya akan bercakap mengenai kekangan yang dihadapi oleh Encik Mizan. Yang pertama adalah persaingan yang sengit. Persaingan yang sengit berlaku apabila terdapat ramai peniaga yang berniaga jualan yang sama. Seterusnya, keadaan cuaca yang tidak stabil. Keadaan cuaca yang panas boleh menjejaskan kualiti dan kuantiti yang dihasilkan oleh peniaga kerana keadaan yang panas mempengaruhi mood peniaga serta tahap
kekuatan seseorang peniaga itu untuk menghadapi cuaca yang panas. Seterusnya, cuaca hujan lebat juga mempengaruhi perniagaan. Hal ini kerana pelanggan lebih cenderung untuk tidak hadir ke pasar malam jika hujan yang lebat. Akhir sekali adalah ketidakstabilan harga bahan mentah. Harga yang tetap pada jualan boleh menjejaskan modal yang diperuntukkan oleh peniaga jika harga bahan mentah meningkat. Hal ini menyebabkan bahan yang dijual terpaksa dinaikkan harga ataupun terpaksa diturunkan harga jika bahan mentah semakin menurun. Dalam dunia perniagaan yang kompetitif ini, memenuhi kehendak pelanggan adalah merupakan aspek yang penting yang tidak boleh dipandangkan. Hal kerana memenuhi kehendak pelanggan adalah aspek kritikal dalam menentukan kejayaan sesebuah perniagaan, terutamanya dalam industri makanan. Kehendak pelanggan ini mampu mempengaruhi tahap kepuasan, kesetiaan, pengalaman pembelian daripada pelanggan. Salah satu kehendak pelanggan yang merupakan aspek utama dalam industri makanan adalah menentukan harga yang berpatutan. Kerana pelanggan sering mengaitkan nilai makanan dengan harga yang mereka bayar kerana mereka ingin mendapatkan nilai yang setimpal dengan kualiti dan kuantiti makanan yang mereka dapat. Oleh itu, pengusaha dalam industri makanan harus menyajikan harga yang berpatutan dengan menetapkan harga yang sesuai dengan kuantiti dan rasa makanan yang ditawarkan. Pengusaha perniagaan boleh menawarkan pakej atau promosi khas untuk menarik lebih ramai pelanggan. Pakej atau promosi khas ini boleh berupa diskaun, kupon, hadiah atau set combo yang memberikan pelanggan lebih banyak pilihan dan penjimatan. Cara ini, pengusaha perniagaan makanan dapat meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan dalam membeli dan saing nasihat. Kehendak pelanggan dalam industri makanan yang seterusnya adalah pilihan menu yang pelbagai. Pilihan menu yang pelbagai ini menjadikan aspek yang penting kerana setiap pelanggan mempunyai cita rasa, selera serta diet yang berbeza. Dalam industri makanan, peniaga atau pengusaha perniagaan perlu memberikan tawaran menu yang luas dan beraneka untuk memastikan bahawa pelanggan dapat memilih makanan yang sesuai dengan cita rasa mereka sendiri. Pengusaha perniagaan perlu menawarkan berbagai jenis makanan yang mencakup selera pelanggan, seperti perniagaan makanan boleh menawarkan makanan tradisional, moden atau antarabangsa yang mengandungi pelbagai bahan, rempah serta sos. Selain itu, pengusaha makanan boleh menawarkan makanan yang halal, organik serta rendah kalori untuk keperluan diet sesetengah pelanggan. Akhir kata, pilihan menu yang berbagai bukan sahaja memenuhi kehendak pelanggan, malah ia juga dapat menjadi aspek penting dalam menarik dan meningkatkan pelanggan sendiri. Saya akan menerangkan berkaitan dengan pendekatan dan kaedah serta cara mengatasi. Yang pertama masalah ialah persaingan yang tinggi. Di mana untuk masalah ini terdapat dua kaedah yang dapat kita selesaikan, iaitu kaedah pertama ialah kaedah perbezaan produk, di mana fokus pada perbezaan produk ni untuk menarik pelanggan, meningkatkan kualiti dan inovasi dalam menyediakan ayam gunting bagi mencipta keunikan yang membezakan ayam goreng mijan dan pesaingnya. Kaedah yang kedua ialah kaedah penyelidikan pasaran, di mana dengan menggunakan kaedah ini ianya dapat mengenal pasti jurang dalam tawaran pesaing dan menyediakan menu atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan yang tidak dipenuhi. Seterusnya masalah kedua ialah ketidakstabilan cuaca. Untuk masalah ini juga terdapat dua kaedah, di mana yang pertamanya ialah kaedah gerai bergerak. Di mana kaedah ini dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan gerai bergerak membolehkan perniagaan beroperasi di pelbagai lokasi mengikut keadaan cuaca atau permintaan. Mana pendekatan yang kedua ialah pemantauan cuaca secara real time. Di mana kaedah ini digunakan dalam perkhidmatan ramalan cuaca untuk membolehkan perancangan dan pelarasan jadual operasi yang lebih baik. Untuk masalah ketiga ialah pengaruh musim hujan, di mana kaedah yang kita gunakan ialah mencipta pelbagai menu untuk musim hujan. Contohnya seperti mencipta menu tambahan atau promosi istimewa semasa musim hujan untuk menarik pelanggan ke gerai ayam goreng mijan. Yang seterusnya ialah strategi pemasaran kreatif. Strategi pemasaran kreatif ini
dilaksanakan untuk mengetengahkan produk Mijan Fried Chicken ni sebagai pilihan yang sesuai untuk cuaca hujan. Untuk masalah keempat pula ialah ketidakstabilan harga bahan. Di sini juga terdapat dua kaedah, iaitu kontrak pembekalan jangka panjang dan kepelbagaian menu. Untuk kontrak pembekalan jangka panjang ini, ianya dapat mempertimbangkan untuk membuat kontrak bekalan jangka panjang dengan pembekal untuk mengunci harga bahan itu. Dan seterusnya, kepelbagaian menu, di mana ianya dapat membuka peluang untuk memasukkan menu yang menggunakan bahan alternatif atau bahan sumber tempatan yang harganya jauh lebih stabil dan murah. Sebagai kesimpulannya, walaupun Mijan Fried Chicken telah berhasil membangun secara konsisten dan memperluas jualannya ke beberapa lokasi, namun syarikatnya dihadapkan dengan beberapa kekangan, iaitu berkaitan dengan persaingan yang tinggi dan juga ketidakstabilan cuaca yang mana menjejaskan jualannya. Kami telah berkongsikan beberapa cara yang mana antaranya adalah pemantauan terhadap faktor-faktor cuaca seperti musim hujan dan harga bahan perlu ditingkatkan untuk menjaga kelangsungan operasional dan keuangan syarikat. Kami berharap agar cadangan dan pendekatan yang diutarakan oleh kumpulan kami yang mana membuat perbezaan produk, membina gerai bergerak dan mempelbagaikan menu akan membantu syarikat Mijan Fried Chicken supaya bertambah maju dan tambah maju. Terima kasih.